Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Jadi untuk kelas sejarah tahun 4 pada hari ini, bersama Cikgu Afifah, kita akan sambung unit 7 Kerajaan Melayu Awal. Baiklah, pada minggu lepas kita telah kenali nama Kerajaan Melayu Awal dan lokasi Kerajaan Melayu Awal. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk hubungan diplomatik dan kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu Awal. Objektif kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menyatakan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal dalam 3 aspek dan murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 3 kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu Awal. Baiklah, kita pergi ke tajuk hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Jadi murid-murid, apa itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik ialah hubungan luar yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Sebagai contoh, hubungan luar antara Malaysia dengan Indonesia. Baiklah. Hubungan diplomatik telah terjalin antara Kerajaan Melayu Awal dengan 2 kuasa besar pada masa itu. Kerajaan Melayu Awal yang terlibat adalah Kedah Tua, Sriwijaya dan Majapahit. Manakala 2 kuasa besar tersebut ialah China dan India. Mereka telah menjalinkan hubungan diplomatik dalam 3 aspek, iaitu aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Jadi mari kita tengok sedikit tentang 3 aspek ini. Baiklah, pada aspek politik, Kerajaan Melayu Awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan pengiktirafan. Pengiktirafan yang diperoleh oleh kuasa-kuasa besar ini dapat menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Jadi, pengiktirafan ini adalah untuk mengelakkan campur tangan pihak luar ataupun kuasa luar dalam pentadbiran di Kerajaan Melayu Awal. Oleh itu, Kerajaan Melayu Awal apabila mendapat pengiktirafan ini, kerajaan dapat menjamin keselamatan bagi kekalkan kedudukan. Baiklah, ini adalah dapatan sejarah di mana ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Untuk seterusnya, bagi aspek ekonomi, Kerajaan Melayu Awal dapat mengembangkan aktiviti ekonomi dengan dapat memasarkan barangan kepada kerajaan China dan India seperti rempah ratus, biji timah dan emas. Selain itu, Kerajaan Melayu Awal telah ditawarkan barangan mewah seperti perhiasan, sutera dan tembikar. Barangan mewah ini ditawarkan oleh kerajaan-kerajaan luar kepada Kerajaan Melayu Awal. Jadi, dengan terjadinya hubungan diplomatik ini, Kerajaan Melayu Awal dapat kembangkan aktiviti ekonomi dan hubungan ekonomi telah meningkatkan kemakmuran Kerajaan Melayu Awal pada masa itu. Baiklah, murid-murid boleh lihat ini adalah rempah ratus, biji timah yang belum diproses dan emas.
Selain itu, ada manik yang dijadikan barang perhiasan dan seramik. Kita pergi ke aspek yang ketiga iaitu aspek sosial. Mengeratkan hubungan persahabatan dan kekeluargaan melalui perkahwinan. Dan hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Apabila hubungan persahabatan dan kekeluargaan menjadi erat, dia dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Apabila ramai orang berdagang datang di Kepulauan Melayu, kita dapat meningkatkan hubungan dan apabila hubungan persahabatan dan kekeluargaan yang baik, jadi dapat mengelakkan hubungan ini dapat mengelakkan daripada pergaduhan atau perbalahan di antara kerajaan-kerajaan. Sebagai kesimpulannya, kerajaan Melayu awal yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India pada waktu itu telah berjaya mengukuhkan kedudukan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Ini adalah dapatan sejarah di mana ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Baiklah, cuba murid-murid bayangkan apakah yang akan berlaku sekiranya tiada hubungan diplomatik dilakukan oleh kerajaan Melayu awal dengan kerajaan luar. Jadi sekiranya tiada hubungan diplomatik dilakukan, kemungkinan berlakunya dari segi ekonomi kerajaan Melayu awal tidak berkembang maju. Dan manakala dari segi sosial, jika tiada hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang baik, kemungkinan tidak wujud keamanan, sukar untuk mewujudkan keamanan. Dan untuk dari segi politik pula, kedudukan kerajaan Melayu awal tidak kukuh apabila tiada hubungan diplomatik, hubungan yang baik dengan kerajaan luar yang lebih besar. Jadi, hubungan diplomatik ini amat penting dilakukan oleh kerajaan Melayu awal untuk mengekalkan daripada tiga aspek iaitu ekonomi, sosial dan politik. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Baiklah, kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu antaranya ialah pertanian, pelabuhan dan perdagangan, pelombongan dan pembuatan dan mengutip hasil hutan dan laut. Baiklah, mari kita lihat pertanian dahulu. Jadi, lokasi kerajaan Melayu awal terletak di lembah sungai. Seperti yang kita telah belajar pada minggu lepas, kebanyakan kerajaan Melayu awal hidup di pinggir sungai atau lembah sungai. Tanah di lembah sungai sangat subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian. Oleh itu, masyarakat kerajaan Melayu awal mengusahakan tanaman seperti padi, pisang, ubi kayu dan buah pala. Hal ini untuk memenuhi keperluan penduduk. Ini adalah gambar padi, ubi kayu, pisang dan buah pala. Seterusnya, kita akan lihat dari segi pelabuhan dan perdagangan.
Baiklah, Kepulauan Melayu terletak di jalan laut perdagangan timur dan barat dan ia menjadi tempat tumpuan para pedagang dari pelbagai tempat. Okey, murid-murid boleh lihat kedudukan Kepulauan Melayu kita di tengah-tengah antara China dan India. Jadi, Kepulauan Melayu menjadi tempat tumpuan dan tempat persinggahan untuk pedagang-pedagang yang lalu menggunakan kapal. Oleh itu, hal ini menyebabkan kegiatan perdagangan Kerajaan Melayu awal berkembang maju. Pelabuhan yang dibina telah memudahkan pedagang asing untuk singgah dan berdagang di Kepulauan Melayu. Antara barangan dagangan yang ada ialah rempah ratus. Baiklah, antara barangan dagangan yang telah dipasarkan di pelabuhan itu adalah rempah ratus. Rempah ratus seperti lada hitam, buah pala dan bunga cengkeh. Baiklah, ini adalah gambaran kegiatan perdagangan di Pelabuhan Kerajaan Melayu awal. Seterusnya, kita akan lihat kegiatan ekonomi mengutip hasil hutan dan laut. Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Barangan ini mendapat permintaan tinggi daripada pedagang. Antaranya ialah rotan, sarang burung, mutiara dan teripang. Okey, murid-murid boleh lihat gambar yang cikgu tunjukkan adalah rotan, sarang burung, mutiara, teripang. Okey, antara hasil hutan, gaharu, kapur barus dan hasil lautnya yang tadi mutiara, teripang. Kerajaan yang mengeluarkan hasil hutan dan hasil laut ialah Kerajaan Gangganagara, Citu dan Sriwijaya. Okey, baiklah, kegiatan ekonomi yang terakhir iaitu pelombongan dan pembuatan. Masyarakat Kerajaan Melayu awal menjalankan aktiviti pelombongan seperti biji timah, biji besi dan emas. Dan manakala bagi aktiviti pembuatan adalah seperti barang perhiasan, tembika dan senjata. Okey, murid-murid boleh lihat relau yang digunakan untuk melebur besi semasa Kerajaan Kedah Tua. Relau ini digunakan untuk melebur besi. Besi yang panas diletakkan di dalam ni untuk dileburkan. Baiklah, jadi untuk tugasan hari ini, cikgu nak murid-murid lengkapkan lembaran kerja di dalam buku tulis dan hantar kepada cikgu. Lembaran kerja tersebut cikgu telah hantar di dalam grup Telegram. Murid-murid diminta menyalin dan melengkapkan dengan jawapan yang betul. Okey, dengan berakhirnya untuk hari ini, jadi kita dah habiskan unit 7 iaitu Kerajaan Melayu Awal. Terima kasih dan tahniah kerana berjaya mengikuti kelas pada hari ini. Dan jangan lupa isi kehadiran. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye.